بقي إلى أجل فيكون فانيا موروثا. الأول القديم الدائم الكريم فات المقدار وعلى أن توهم الأذهان. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para imam, para bilal, tuan pengurusi dan para jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, para ilmuwan, guru, para pensyarah, profesor, datuk datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada malam ini, dan saya rasa terkejut juga kerana rupa-rupanya first ceramah di masjid ini, kan? Dan saya pula pada asasnya dijemput oleh Ustaz Zubair yang dia pun sudah sampai ke Mekah katanya untuk menyampaikan kuliah katanya pada pagi Sabtu baru ni. Pagi Sabtu kebetulan saya menguruskan kuliah di surau saya. Kemudian dia telefon, dia kata hal tulqil muhadarah indana fil masjid indana. Kemudian dia kata nak boleh tak bagi kuliah? Saya kata kuliah ni saya tak berapa nak kuliah sangat. Uruskan kuliah saya suka, nak kuliah saya tak berapa nak suka. Kemudian dia kata tolonglah, kan. Dia kata saya nak pergi Mekah dah ni, jadi terima je lah, dia kata, kan. Kebetulan pula Zubair ni, saya panggil dia Zubair Az-Zubair bin Awam sebab nama dia Zubair bin Awang. Dan saya Abu Darda bin Muhammad. Macam kawan sahabat Nabi tu, kawan karib tu, kami pun kawan karib daripada sekolah sampai daripada rendah menengah sampai pergi luar negara. Kemudian bila berpisah, kami hanya berpisah bila dia pergi ke Leicester, di Markfield, Leicester, England. Saya ke University of Wales, Professor Gold Clamadier Pont Stefan di Wales. Barulah berpisah. Kemudian jumpa tak jumpa di sini pula, dekat Kawasan Manggi lah. Jadi saya kata tak apalah, saya terima juga jemputan beliau, dan alhamdulillah kita berada di sini pada malam ini. Dan saya berasa segan juga kerana depan saya ni ramai tok guru Ustaz Mokhtar dekat sini, tok guru saya di UKM dan sebagainya. Jadi insya-Allah walaupun begitu kita akan penuhi masa dan ruang yang ada ini untuk kita mulakan dengan suatu apa yang Nabi SAW sebut sebagai man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha lima ba'dal maut. Sesiapa yang memulakan akan suatu perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala kebaikan tersebut, dan orang-orang yang mengikutnya selepas matinya. Sehingga selepas mati kita, moga-moga apa yang kita mulakan pada malam ini dapatlah berpanjangan pahala itu apabila dibuat oleh orang-orang selepas kita kelak, insya-Allah. Dan saya ucapkan tahniah dululah kerana ada masjid baru, tuan-tuan sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat pada kita. Tak jauh lah berbanding dengan sebelum ini pergi ke BSP, kan, BSP. Jadi insya-Allah kenalah dengan tajuk kita pada malam ini. Saya asasnya saya nak bawa tajuk adab dan juga akhlak. Saya pun tak tahu nak bawa tajuk apa. Saya kata tak apalah, bawa tajuk akhlak dan adab. Maka kerana adab dan akhlak adalah perkara yang seseorang itu perlukan sebelum mempelajari ilmu sekalipun. Sebelum mempelajari ilmu sekalipun, sekiranya adab dan akhlak tidak ada pada seseorang, apabila dia telah mempunyai ilmu pengetahuan, ketika itu ilmunya hanya akan memandunya, membawanya ke arah keburukan dan perkara yang tidak baik. Dan itulah salah satu daripada kekurangan yang paling besar yang ada dalam negara kita. Yang ada dalam negara kita, kekurangan yang paling besar adalah anak-anak tidak dibentuk dengan asas akhlak, asas adab, sehingga apabila mereka masuk sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, benda itu tidak ada, asas itu tidak ada, maka dia akan bawa ke universiti, akan bawa ke kerja dan sebagainya, sehinggalah orang-orang cerdik pandai dilahirkan tanpa adab, tanpa akhlak, sehingga berlakulah masalah dalam negara.
Dan benda itu sebenarnya bukan kita lalui sekarang. Benda itu telah pun dilalui 1000 tahun yang lalu. Siapa yang lalui? Adalah Imam Muna Al-Ghazali rahimahullah. Imam Muna Al-Ghazali rahimahullah, apabila beliau sudah mempunyai taraf yang tertinggi di kalangan para ulama Islam, menjadi profesor di Nizamiyah, antara universiti awal di dunia, orang yang terhebat di situ, akhirnya beliau meninggalkan jawatan tersebut kerana merasakan suatu kekurangan dalam diri, bahawa ilmu tadi tidak ada roh. Ilmu itu tidak ada roh. Ilmu yang tinggi tapi menyebabkan dia rasa macam tak boleh nak kontrol dia punya rasa sombong, tak boleh nak kontrol dia punya rasa ujub pada diri dan sebagainya, maka dia meninggalkan, dia beruzlah, dia cari ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan ilmu dia tadi ada roh, yang boleh menyebabkan diri dia berfungsi dengan baik sebagai seorang yang beriman. Lalu dia pergi ke Dimashq, dia kaji macam-macam kitab. Antara kitab yang dia kaji, dia jumpa adalah antaranya adalah kitab-kitab karya Imam Muna Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah, yang merupakan guru kepada Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid rahimahullah, dan juga karya satu je kitab yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki. Walaupun beliau ini, Imam Abu Talib Al-Makki ini hanya tulis satu kitab, tapi satu kitab itu sebenarnya memberi manfaat yang sangat besar dalam dunia Islam. Jadi dua orang ini menjadi panduan kepada Imam Al-Ghazali untuk tulis satu kitab yang menjadi panduan kepada kita umat Melayu daripada zaman awal masuk Islam sehingga mungkin kiamat, iaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu pada asasnya maksud nama kitab yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali adalah Ihya, menghidupkan ilmu-ilmu agama, to revive the Islamic sciences, to revive the religious sciences, untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama supaya dia jadi hidup. Orang yang belajar tu dia bukan sekadar belajar, tapi dia hidup diri dia dengan ilmu-ilmu tersebut. Lalu ditulislah kitab tersebut berpandukan kepada kitab-kitab tadi. Lalu jadilah umat Melayu dari sudut mazhab akidahnya mazhab Asy'ariyah, dari sudut mazhab fiqhnya, fiqh yang berkenaan dengan hukum hakam hariannya adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan fiqh yang berkenaan dengan tasawuf, fiqh yang berkenaan dengan hukum hakam hati dan sebagainya adalah mazhab Imam Al-Ghazali. Kurang lebih begitulah. Dan pada asasnya kita kata, kalau orang tanya, kita akan jawab mazhab tasawuf kita, tarekat tasawuf kita adalah Junaidi dan juga Ghazali, Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Pada datang daripada susu galur yang sama. Sebab apa? Sebab dari sudut wirid, dari sudut doa-doa yang kita baca, dari sudut zikir-zikir yang kita baca, kebanyakannya adalah datang daripada susu jalur ini, iaitu susu jalur Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kenapa saya katakan begitu tadi? Sebab dia dah rasa begitu, dan itulah yang berlaku sehinggalah akhir zaman. Sehingga tuan-tuan mungkin pernah baca buku yang ditulis oleh seorang profesor di Oxford, Harvard, dia, yang ditulis Excellence Without a Soul, yang mana beliau dapati bahawa pelajar-pelajar yang keluar daripada one of the best universities in the world, yakni siapa? i.e. Harvard University, universiti yang terbaik di dunia salah satunya, tapi tidak melahirkan manusia-manusia yang insani, tapi melahirkan manusia-manusia yang robotik, manusia-manusia yang kejam. Sebab orang yang buat perkara-perkara yang tak baik ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ada pun orang kampung, dia tak, kalau dia mencuri pun dia curi sikit, dia tak curi banyak, kan? Kalau dia merompak sikit. Ada pun orang yang mencuri banyak, merompak banyak adalah orang-orang yang belajar tinggi, sebab dia mempunyai pengetahuan berkenaan dengan banyak perkara. Jadi sebab itulah kita kata pada malam ini sesuai dengan permulaan kita dalam kita melaksanakan atau dalam kita memulakan sunnah yang baik ini, kita bercakap berkenaan dengan akhlak ataupun adab. Moga-moga apa yang kita belajar selepas ini hanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik, bukan menjadikan hamba-hamba Allah yang mempunyai ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu pengetahuan menjadikan ia menjadi sebab untuk dihumban ke dalam neraka. Kan selalu imam-imam baca, bulan puasa lah khususnya, imam-imam akan baca doa. Apa dia? Yang apa? Allahumma jalil Qur'ana hujjatan lana wala hujjatan alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Quran itu hujjah kepada kami. Maksudnya hujjah untuk kami guna di akhirat nanti untuk masuk syurga, bukan la wala hujjatan alaina. Dalam bahasa Arab ni Ustaz Mukhtar adalah guru bahasa Arab,
dia lebih arif berkenaan dengan bahasa Arab. Bila digunakan perkataan ala dalam bahasa Arab biasanya adalah untuk menunjukkan kepada perkara yang tak baik, maka disebut wala hujjatan alaina, bukanlah hujah ke atas kami, dengan maksud bukan dijadikan olehmu ya Allah hujah untuk menyebabkan kami masuk ke dalam neraka. Maka imam selalu baca doa tersebut kerana Al-Quran adalah sebesar-besar ilmu, dan sebesar-besar ilmu ini boleh menjadi sebab untuk manusia dihumbankan ke dalam neraka, bukan dimasukkan ke dalam syurga. Maka kita minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ilmu-ilmu yang kita akan pelajari yang akan datang ini menjadi penyebab untuk kita dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asasnya bila kita bercakap pasal akhlak, maka bahasa Melayu ini banyak orang ambil istilah-istilah Arab. Ambil istilah-istilah Arab kan dia sudah sebati dengan bangsa Melayu yang beragama Islam, akan tetapi dari sudut maknanya kadang-kadang jauh daripada orang Melayu kata apa, jauh daripada panggang, jauh daripada api, panggang jauh daripada api, entahlah, jauh daripada panggang, jauh panggang daripada api, yang macam itulah kan. Bukan maksud dia teruk sangat, tapi agak jauh. Contoh perkataan nasihat, Nabi SAW bersabda ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Dan hadis ini salah satu daripada hadis yang paling penting dalam agama Islam, paling penting, kerana Nabi sebut, bila Nabi sebut sirah dia ad-dinun nasihah, ia menyamai hadis lain yang Nabi sebut al-hajju arafah, haji adalah Arafah. Maksudnya kalau kita pergi haji, kita tawaflah 1,300 kali, 4,000 kali, 10 tahun tanpa pergi ke Arafah, maka haji tadi sia-sia, sebab tidak mencukupi syarat yang paling utama, iaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Maka sirah yang sama, struktur ayat yang sama Nabi guna untuk agama Islam, iaitu ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Bila Nabi sebut ad-dinu nasihah, dalam minda Melayu agama itu saling menasihati. Jadi macam tak kena. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok belakang, bila Nabi sebut ad-dinun nasihah, sahabat tanya, qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya bagi siapa wahai Rasulullah? Nabi jawab apa? Lillah. Yang pertama sekali, nasihat bagi Allah. Macam mana nasihat Allah kan? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Lillah, bagi Allah, bagi para rasulnya, bagi bagi kitabnya, bagi para pemimpin orang Islam, dan juga bagi orang Islam seluruhnya. Yang belakang kita boleh faham, tapi nak nasihat Allah macam mana, nak nasihat Nabi macam mana, nak nasihat Quran, kitab itu macam mana, minda Melayu tak boleh diterima. Sebab tu dia nak tak nak, dia mesti balik kepada kamus Arab. Dan bila balik kamus pada Arab, dia punya perbahasan panjang lah. Sebab kamus Arab ni dia agak besar. Antara yang paling besar adalah Lisanul Arab karya Ibn Manzur rahimahullah. Jadi contoh, saya bawa contoh ad-dinun nasihah dalam karya Ibn Manzur kata, contoh dia kata, perkataan nasihat ini dalam bahasa Arab adalah sebagai contoh nusihal asalu. Nusihal asalu, telah dinasihatkan akan madu. Madu lah, bukan madu orang tu, bukan madu perempuan tu, madu isteri kedua, tapi madu betul. Telah dinasihatkan akan madu. Apa maksud telah dinasihatkan makan madu? Maksudnya madu bila ambil ditapis, dibuang segala benda-benda yang hampas-hampas dia tu, lalu jadilah madu itu suci murni untuk diminum. Maka dinamakan dalam bahasa Arab nusihal asalu, dinasihatkan asal. Lagi contoh dia kata nasahar rajulu thawbahu, telah menasihatkan akan oleh lelaki itu akan bajunya. Seorang lelaki telah menasihatkan bajunya. Bahasa Melayu tak boleh masuk akal. Langsung tak masuk akal. Tapi maksud dia apa dalam bahasa Arab? Lelaki itu telah pun menjahit bajunya yang koyak sehingga boleh dipakai balik. Jadi dalam bahasa Arab, perkataan nasihat itu adalah apa sahaja yang berbentuk bimbingan, yang berbentuk tolong-menolong, yang berbentuk panduan, yang berbentuk memimpin, adalah dinamakan sebagai nasihat. Jadi tak sama dalam minda Melayu. Jadi orang Melayu bila ambil satu perkataan, dia mesti balik kepada bahasa asal, mesti balik kepada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab pun begitu juga, perkataan akhlak itu mempunyai makna-makna. Dan antara benda yang antara awal yang orang Melayu ambil tu, dia agak bukan silap lah, tapi bila kita ambil, kita kena belajar bahasa asal untuk faham, adalah dari sudut perkataan. Bila sebut perkataan akhlak, dia adalah perkataan yang menunjukkan kepada jamak, plural, bukan singular.
Adapun singular dia ataupun mufrad dia adalah khuluqun. Sebab tu bila kita nak pakai baju ke, nak buat apa, kita tengok cermin kan, perempuan nak make up ke, kita disunatkan untuk baca doa, Allahumma kama hasin khalqi fahasin khuluqi, Allahumma kama hasin khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana engkau telah memperelokkan akan ciptaanku, wajahku, tanganku dan sebagainya, maka perelokkanlah khuluq aku, akhlak aku. Itu salah satu contohlah dalam Quran ada, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Taala kata, ya wahai Muhammad, kamu sebenarnya adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Jadi itu salah satu contoh betapa dalam bahasa Arab itu perkataan akhlak adalah menunjukkan kepada plural, menunjukkan kepada jamak, bukan mufrad. Jadi dari sudut maknanya, bila sebut perkataan akhlak dalam bahasa Arab ini, ia dari sudut bahasa dia menunjukkan kepada suatu perilaku, perbuatan. Tapi bukan perbuatan biasa, dia perbuatan yang merupakan tabiat. Kalau dia adalah perbuatan yang kita buat, hanya itu kita buat, tapi tabiat kita bukan begitu, dia tidak dinamakan sebagai akhlak. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan yang sudah jadi tabiat kita. Sebab itulah Imam Ghazali sebagai contoh, Imam Ghazali mendefinisikan, mentarifkan akhlak itu sebagai suatu perbuatan, perilaku yang lahir daripada dalam diri tanpa ada paksaan. Perbuatan yang lahir dalam diri kita tanpa ada paksaan. Boleh jadi hari ini kita bersedekah, kita datang ke masjid, pagi hari kita bagi RM1, tapi bagi RM1 itu dalam keadaan kita masih lagi macam nak bagi tak nak bagi, ragu-ragu, okey kita okey kan, sebagai contoh, RM1, RM10 ke RM50. Tapi kalau memang kita setiap kali kita datang, kita akan letak RM1 tanpa ada apa-apa perasaan, maka itulah akhlak kita, itulah tabiat yang ada pada kita. Dan ketika mana kita dah sampai level itu, syaitan dah tak boleh nak masukkan lagi unsur-unsur lain. Contoh, kalau kita ni biasa kita datang bawa RM1, masuk RM1. Hari ni kita datang bawa RM50 kan. Bila bawa RM50, kita ni jarang bawa RM50 kan, tiba-tiba bawa RM50, nak letak RM50. Pastinya pada hari tersebut syaitan akan masukkan unsur-unsur tak baik. Antaranya dia akan masukkan unsur ujub kan. Dia kata, wah bagusnya kamu hari ni, hebat kamu kan. Orang lain bagi RM1, kamu bagi RM50. Ataupun contoh, bila kita nak letak tu, dia mainkan dalam hati kita, tunjuklah sikit kan, nanti haji sekian-sekian nampak, bagi haji sekian-sekian nampak, dia bagi RM1 je, kamu bagi RM50. Jadi itu unsur-unsur yang syaitan boleh mainkan dalam diri kita sekiranya perbuatan kita tadi masih lagi belum tabiat, ataupun belum lagi merupakan akhlak kita. Tapi bila dah jadi akhlak, ketika itu syaitan sudah payah untuk menipu kita atau menipu daya kita, mendatangkan perasaan-perasaan yang kita terpedaya dengannya. Jadi itu dari sudut definisi terhadap apa yang kita namakan sebagai akhlak. Adapun bila kita definisikan begitu, maka ciri-ciri akhlak adalah sesuatu yang lahir dalam diri kita secara semula jadi. Lahir secara semula jadi, yang pertama. Kemudian dia lahir itu adalah pantulan kepada hati kita. Memang hati kita nak begitu. Hati kita nak begitu. Dan yang ketiga, bila hati kita nak begitu, ia bukanlah merupakan suatu lakonan. Sebab ramai orang buat atas dunia ini adalah lakonan. Ada yang sembahyang pun lakonan, ada berpuasa pun lakonan, ada berpakaian pun lakonan, ada percakapan pun lakonan. Dah hadapan kita bukan main cakap baik, tapi belakang kita lain. Maka akhlak dia tak baik kan. Depan kita baik, tapi di belakang kita tak baik, maka dia masih lagi mempunyai akhlak yang tidak baik. Jadi bila kita sebut ni bukan untuk tengok orang lain, kita sebut ni adalah untuk tengok diri kita. Sebab manusia yang berjaya adalah manusia yang menilai diri dia sebelum dia nilai orang lain. Bukan tak boleh nak nilai orang lain, tapi adalah sangat bahaya kalau nilai orang lain dulu. Sama juga sangat bahaya kalau kita hukum orang lain dulu. Perasan tak perasan bahawa kebanyakan manusia dia akan macam ni. Kalau ada orang lain di bawah jagaan dia buat salah, kita sebagai majikan, kita sebagai bos di pejabat dan sebagainya, ataupun kita sebagai seorang suami, atau sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, bila isteri buat silap, bila anak buat silap, bila pekerja buat silap, kita akan cepat untuk menghukum dia dengan alasan kita kata, kalau aku tak hukum dia, nanti orang Terengganu kata apa Ustaz? Orang tak? Gong. Meta. Meta. Nak terjemah macam mana meta ni? Meta ni macam angin lah kot, naik kepala.
naik kepala lah kot meta. Meta ni naik kepala. Maksudnya kalau kita biarkan dia, kita kata dalam diri kita, kalau aku biarkan anak aku ni begini, kita tak marah, kita tak hukum dia, nanti dia naik angin, naik kepala. Kalau isteri buat silap, kita kata kalau kita tak marah isteri, maka isteri akan jadi meta, akan naik angin. Sama juga dengan pekerja-pekerja. Betul, memang betul. Tapi kebanyakan manusia lupa sebahaya-bahaya makhluk yang ada atas dunia untuk diri dia, yang akan naik kepala dia, naik angin kepada dia adalah diri dia sendiri. Sekiranya tidak dihukum. Sekiranya tidak dihukum. Sebab diri kita lupa. Jadi akhirnya diri kita semakin teruk, orang lain semakin baik. Dan disebabkan itulah ada satu kata-kata ataupun dalam radio IKIM disebut, ustaz tu sebut sebagai hadis. Bila saya tengok-tengok balik, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata ianya adalah hadis. Walaupun begitu, dari sudut mungkin yang lebih tepatnya adalah ia adalah kata-kata para salafus soleh yang disalah letakkan sebagai hadis. Maudhu' lah, disalah letakkan sebagai hadis. Ada yang kata Sayyidina Ali yang kata kata-kata ini, dan ada juga ulama yang kata ini adalah kata-kata Ibn Sirin, iaitu tuba. Biasa tuan-tuan kalau dengar radio IKIM, tuan-tuan akan dengar tuba liman syaghalahu aibuhu wa uyubin nas. Maksudnya sangat beruntunglah, tuba, pokok di syurgalah bagi orang yang diri dia ni sibuk dengan melihat keaiban dia berbanding dengan dia melihat keaiban orang lain. Maka orang yang lihat keaiban diri dia, dia akan dapat mampu untuk memperbaiki diri dia. Tapi kalau dia nampak hanya keaiban orang lain, maka ketika itu dia hanya akan menjadi lebih teruk. Sebab orang itulah yang menjadi masalah kepada masyarakat. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada psikologis dan kaunselor. Kan, psikologis dan kaunselor menghadapi perkara yang sama dengan klien, iaitu apabila klien datang, klien akan mengadukan hal-hal orang lain, pasal isteri, pasal suami, pasal anak-anak, pasal cikgu, pasal anak murid, pasal majikan, pasal pekerja. Dia akan mengadukan hal-hal orang lain, dan itulah yang sebenarnya menyebabkan dia bermasalah. Yang menyebabkan orang itu bermasalah adalah kerana dia mengadukan, dia melihat hal orang lain. Sedangkan kaunselor apabila datang klien, apa yang kaunselor buat adalah menyedarkan diri dia berkenaan dengan diri dia. Apa yang perlu dia lihat pada diri dia, sekali dia dah sedar berkenaan dengan kesilapan diri dia, kekurangan diri dia, maka ketika itu dia dah boleh jadi baik, dia dah boleh settle masalah. Sebab itulah manusia dari sudut akhlaknya, manusia akan berbahaya kalau sekiranya menilai orang lain dan lupa untuk menilai diri dia. Maka antara perkara yang perlu kita nilai dalam diri kita adalah, adakah kita buat, bila kita buat satu benda, kita ni berlakon atau tak berlakon. Kita berlakon atau tak berlakon. Tapi kalau dah keluar tengah ni kan, kalau orang tanya saya, kan ramai juga orang tanya, saya ni kalau nak buat mula-mula tu rasa macam riak, kan, nak buat macam riak, macam nak buat benda baik rasa macam riak ke, riak je. Contoh kita nak bagi duit RM50 ataupun derma RM100 hari ni, kan biasa tak bagi banyak tu, rasa datang perasaan riak. So macam mana nak buat? Dan benda ini sebenarnya telah pun dibincangkan oleh ulama 1000 lebih tahun dahulu, dalam kitab-kitab dah ada. Bahawa syaitan memang itu kerja dia. Maka seseorang yang nak memulakan perkara yang baik, syaitan akan datang ke perasaan-perasaan macam riak, macam ujub, semua akan datang. Maka sekiranya dia meninggalkan perkara tersebut, kebaikan tersebut atas dasar katanya kalau aku buat aku riak, maka ketika itu dia telah tertipu daripada step paling awal oleh syaitan. Maka apa yang perlu dia buat adalah dia mesti terus buat, tapi dalam masa yang sama dia mesti menghalang perasaan-perasaan tadi terus masuk dalam hati. Sebab kalau dia tak buat, daripada awal dia dah kena tipu. Kalau dia buat, kemudian dia biarkan perasaan-perasaan itu berkekalan dalam hati, maka ketika itu dia tertipu syaitan di dalam step yang kemudian, di tahap yang kemudian. Maka itulah salah satu daripada kelemahan yang ada dalam diri manusia. Maka disebabkan itulah bila kita bercakap pasal akhlak, ada benda yang kita perlu bincangkan. Masa tinggal berapa minit? Ada jam sini, ada jam. Sebab saya jam awal lebih berapa minit ni, dia tak berapa nak perasan. Ada berapa minit ni? 8 minit. 7 minit. Tak apa, insyaAllah. Sini azan dulu kan? Tak apalah, kita azan dulu, betul sambung dalam 3-4 minit kita berhenti insyaAllah. Okey, jadi bila kita cakap pasal akhlak tu,
Maka salah satu daripada benda yang paling penting yang perlu kita bincang adalah dalam bahasa Arab ni, dalam kaedah tasawuf ni ada apa yang dinamakan sebagai, yang pertama as-sidqu, yang kedua al-ikhlas. Sidqun wa ikhlas. Sidqun wa ikhlas. Sidqun wa ikhlas ni dia campur aduk. Kurang lebih sama. Maksud sidqun adalah benar. Benar. Contoh benar tu lawan dia bohong. Benar lawan dia bohong. Dari sudut percakapan kita benar, dari sudut perbuatan kita benar, maka dinamakan sebagai sidqun. Dan ikhlas itu kita dah faham, dari sudut asasnya kita dah faham bahawa ikhlas itu adalah kita buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Sebab bila kita sebut akhlak dalam agama Islam ini, ia menentukan sama ada baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Bila sebut baik maka dia betul. Bila sebut buruk maka dia salah. Bila sebut baik dia betul, maka bila sebut buruk adalah salah. Itu konsep mudah. Maka bila sebut baik betul mesti benar. Mesti benar. Bila sebut buruk salah mesti bohong. Dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun salah satu sama ada dengan manusia saja ataupun dengan Allah Taala saja, ataupun dua-dua, dengan Allah Taala bohong, dengan manusia pun bohong. Jadi salah satu pun tidak boleh untuk kita lakukan. Maka bila kita sebut benar atau baik atau betul ini, ia memerlukan kepada sidq, jujur dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan-perbuatan manusia perlu kepada apa yang dinamakan sebagai sidq dan juga benar. Apa beza sidq dan benar? Sidq, benar dan juga ikhlas. Biasanya perkataan sidq digunakan dalam kitab-kitab tasawuf menunjukkan kepada perbuatan kita, kita kata muamalat kita dengan manusia yang lain. Dengan manusia yang lain. Bila dikatakan ikhlas, bila digunakan perkataan ikhlas, ia menunjukkan perbuatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dia berkenaan dengan Allah Taala, maka sekaligus dia akan merangkumi perbuatan kita dengan manusia. Jadi ikhlas itu lebih luas berbanding dengan benar. Okey. Maka pada asasnya, contoh kita kata perkataan sidq, perkara-perkara yang berkaitan dengan benar dalam agama Islam ini adalah perkara-perkara yang berkenaan dengan perbuatan. Sebagai contoh, manusia itu mesti bersabar, terhadap manusia yang lain, zuhud terhadap manusia yang lain. Zuhud tu boleh jadi pada harta, boleh jadi pada manusia. Sebab kalau bukan kerana harta, kita tidak zuhud pada harta, maka kita akan buat perkara yang macam-macam pada manusia yang lain, dengki dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama ada redha. Maka qanaah, sabar, zuhud, redha itu melahirkan apa yang dinamakan dalam bahasa Arab sebagai, dalam kitab tasawuf, sebagai unsun, iaitu budi pekerti yang baik. Maka setiap kali kita berbuat baik dengan manusia, dia akan melahirkan unsun, melahirkan budi pekerti yang baik. Dan sekiranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada konsep-konsep yang dinamakan sebagai yakin, yakin kepada Allah Taala, takut kepada Taala. Dan bila kita ada konsep-konsep ini, dia akan melahirkan apa yang namanya ikhlas. Walaupun begitu, kedua-dua sidq dan ikhlas ini memerlukan kepada apa yang kita dah mulakan pada malam ini, iaitu ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab manusia tidak mungkin akan yakin melainkan dengan ilmu pengetahuan. Tak mungkin akan yakin berkenaan dengan satu benda melainkan dia ada ilmu pengetahuan. Dan dia hanya akan mula yakin apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan, sebagaimana dia hanya akan mula beriman sekira dia yakin. Kita hanya akan beriman kepada Allah Ta'ala apabila kita yakin akan sesuatu perkara. Dan hendak manusia ini hanya mampu untuk beriman dan yakin dengan ilmu pengetahuan. Sebab itulah kita dengan menghadiri kuliah dan sebagainya, kita bawa anak-anak, walaupun anak-anak kadang-kadang banyak main dekat belakang kan, tapi bagi saya bawa. Ada masjid dihalau, ada masjid surau dihalau kan. Saya pernah solat di satu masjid tu, itu surau dekat-dekat sini je, kat Kajang ni je kan. Memanglah budak-budak bising kat belakang tu kan. Jadi imam ni, tapi imam tu memang dia bukan ustaz pun. Allah saya terpaksa sebut lah kan. Kadang-kadang sebab orang bila tak ada ilmu dia masalah juga. Dia tindakan dia tu melampaui kehendak syariat. Sudah semayang dia bangun. Siapa bising kat belakang? Apalah budak-budak, orang nak berzikir, orang nak ingat Allah Ta'ala kan. Sedangkan ramai lagi jemaah yang sedang semayang, ramai lagi semayang sedang berzikir. Dia pergi belakang, dia cari budak-budak tu, dia marah dekat budak-budak. Budak-budak kalau marah pun tak jadi apa kan. Sebenarnya mungkin silapnya mak ayah je yang biarkan budak-budak tu main, itu je
Tapi dari sudut kena bawa perlu bawa. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuan mesti bermula, yang kita sebut tadi, adab ini mesti bermula daripada awal. Kita kena bawa, tapi dalam masa yang sama kita perlu bimbing. Tapi sekiranya tidak ada daripada awal berkenaan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan akidah, maka apa sahaja yang dipelajari tidak akan membuahkan hasil. Maaflah saya terpaksa sebut kan, kawan-kawan saya dekat sini, Ustaz Mukhtar ada, Tugu ada, anak murid saya ada, nampak 2-3 orang kat belakang kan. Ramai orang masuk universiti, bahkan masuk pula bukan sebarangan fakulti pengajian Islam, tapi pengajian di universiti tidak melahirkan orang-orang yang mampu menghayati agama Islam. Bahkan bila keluar, dia sama je orang keluar daripada fakulti pengajian Islam, fakulti sains sosial, fakulti engineering dan sebagainya, lahir keluar bila grad tu, hari graduation tu sama je. Dari sudut perangai, dari sudut bahkan pengetahuan boleh jadi pun kurang lebih sama saja. Sebab apa? Sebab asas tak kena. Asas itu mesti dibina atas adab, dan adab itu bermula dengan ilmu pengetahuan, barulah ketika itu mesti datang akidah dan sebagainya yang menjadikan manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyak sebenarnya pukul 8:20. Oh, 8:20 lambat lagi. Ada 8 minit lagi. InsyaAllah jam sini betul. Ada 8 minit. Ini masa lagi. Okey. Jadi pada asasnya apabila kita bercakap atau mengatakan, membicarakan berkenaan dengan akhlak ini, sidik dan juga ikhlas ini, di dalam kitab Risalatul Mustasyidin, Imam Muhasibi dia bincang panjang. Saya mengajar kitab ni kuliah subuh di UKM sejak 2013. Sampai sekarang tak habis lagi. Dia nipis je. Nipis, sangat nipis. Kalau kitab asal tu, dia lebih nipis daripada buku bacaan anak-anak kita. Tapi dia sebab manfaat ulama dulu tulis tak panjang, tapi disyarahkan oleh ulama kemudian begitu panjang. Jadi pengajian tadi ambil masa yang sangat panjang. Dalam tu dia cakap pasal takwa banyak, kemudian di belakang tu dia bawa kaedah-kaedah. Yang antara kaedah yang disebut oleh Imam Muhasibi dalam kitab Risalatul Mustasyidin adalah berkenaan dengan apa maksud sidqun, apa maksud ikhlas. Walaupun begitu saya tak akan bagi panjang sebab masa tak panjang. Walaupun begitu dia kata sidq, benar itu adalah sesuatu yang masuk dalam hati kita sebagai suatu keimanan. Bila kita buat itu adalah kerana kita beriman. Kenapa kita sembahyang? Sebab aku beriman, aku kena sembahyang. Bukan sebab mak ayah suruh, bukan sebab orang suruh, sebab bukan orang nak tengok. Bahkan lebih daripada itu, apa sahaja yang kita buat adalah kerana kita imani kewajipan perkara tersebut. Contoh, bila kita sebagai seorang lelaki, kita bangun pagi, yang sembahyang tu kita biarkan sebab dah tahu wajib kan. Kita bangun pagi, lepas balik daripada surau, apa yang kita buat? Antaranya kita bersiap-siap nak pergi kerja dan hantar anak dulu sebelum pergi kerja. Kenapa aku kerja? Bagi seorang lelaki, aku kerja adalah kerana ini merupakan kewajipan aku sebagai seorang Muslim, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang manusia yang menjadi ketua keluarga, ayah dan juga suami.